Presiden PKR dan juga Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Tan Sri Wan Azizah, Presiden Parti Amanah Negara Saudara Mat Sabu, Pemangku Pengurusi Kebangsaan DAP Saudara Tan Kok Wai, saf-saf kepimpinan parti-parti PKR, Parti Amanah, Parti DAP, saudara-saudari sekalian yang hormati, selamat tengah hari dan salam bersih kepada semua. Vanakkam, Taja, Cobuha. Hari ini ialah detik yang bersejarah. Saya rasa apabila Barisan Nasional berjaya berkuburkan Pakatan Rakyat, mereka anggap mereka sudah selamat. Tapi saya percaya hari ini Pakatan Harapan membuktikan bahawa hari kiamat Barisan Nasional sudah mari. Sungguh pun kita menghadapi pelbagai cabaran, dan saya rasa dari segi ajaran yang kita boleh perolehi daripada apa yang berlaku pada Pakatan Rakyat, bahawa memang ada setengah-setengah yang mudah digodai oleh nafsu-nafsu politik, sampai mereka hilang akal sampai sekali. Tak boleh beza di antara peranan sebuah parti pembangkang dan juga parti pemerintah yang mengancam harmoni dan juga kemajuan dan kemakmuran ekonomi rakyat. Saya ingin terus terang bahawa sungguh pun kita percaya bahawa Pakatan Harapan boleh mara ke Putrajaya. Ia bukanlah satu tugas yang mudah. Malah seperti yang diulang berkali-kali, kita kena bekerja keras. Tidak ada pilihan lain. Khususnya bila kita lihat bahawa parti lawan bersama dengan yang dulu jadi kawan, sekarang jadi lawan, menggunakan taktik yang sama, memainkan perkauman, memainkan fitnah, dan yang paling teruk sekali, menghalalkan yang haram. Sampai skandal 1MDB bukanlah satu skandal, sampai skandal donation itu tidak perlu disebut langsung. Yang lebih penting ialah hubungan DAP dengan Israel. Saya pun tak faham dari mana muncul fitnah sedemikian. Saya tak pernah jumpa dengan mana-mana pemimpin Israel apabila saya pergi ke luar negeri. Tak kira ke Singapura atau mana-mana negara luar, tak pernah jumpa pemimpin Israel. Tapi saya difitnah begitu teruk sekali. Ada yang bersalaman tak jadi hal. Dan saya rasa itulah permainan ekstremisme dan perkauman yang kita kena tangani. Kerana sekira seperti yang Saudara Mat sebut tadi, sekira kita mengiyakannya, kita akan memberikan jalan percuma kepada Barisan Nasional untuk mengekalkan status dan jawatannya di Putrajaya. Tentu dalam perkara ini saya akan keluarkan saman fitnah, kerana tak ada bukti langsung. Fitnah sama sekali, banyak fitnah. Seperti dia sebut, azan tak boleh dimainkan. Saya nak buka kasino di Pulau Jereja, sungguh pun kelulusan di bawah Kementerian Kewangan. Saya bukan Menteri Kewangan. Oh, saya telah luluskan sebuah kasino. Pelbagai fitnah ini akan terus dimain-mainkan
kerana mereka anggap bahawa Pakatan Harapan masih boleh menjadi satu ancaman besar kepada riwayat hidup Barisan Nasional. Ini saya rasa dari segi fitnah kita akan lawanlah habis-habisan. Tapi kalau kita nak yakinkan rakyat untuk sokong sama Pakatan Harapan, yang penting ialah kita boleh tunjukkan satu alternatif yang lebih baik, satu harapan kehidupan yang lebih baik berbanding dengan apa yang ditawarkan oleh Barisan Nasional. Sekarang Barisan Nasional dilandai dengan banyak skandal, sehingga kita lihat dari segi defisit tinggi, dari segi hutang kerajaan pusat tinggi, dari segi penurunan nilai mata wang ringgit pun tinggi. Dan ini saya rasa kita kena bagi tahu rakyat ada jalan keluar. Jalan keluar bukan kenakan GST. Cilaka punya GST. Dan ini satu kecelakaan yang boleh dielakkan. Kita telah buktikan dekat Pulau Pinang, tanpa GST tiap-tiap tahun masih boleh untung lagi. Tiap-tiap tahun kita masih boleh berikan bantuan. Kalau kita boleh buat dekat Penang, kita boleh buat kat Selangor, kita boleh buat untuk seluruh satu Malaysia. Kita boleh buktikan, kalau kita jadi, sekiranya kita jadi kerajaan di Putrajaya, kita akan mansuhkan GST. Dan tanpa hentikan BRIM tetap jalan juga, kerajaan Malaysia tak akan jadi bankrupt, Barisan Nasional akan jadi bankrupt. Ini kita memang dapat lakukan. Dan itulah sebabnya compact, perjanjian, satu compact yang kita tanda tangani hari ini di antara PKR, Parti Amanah dan juga DAP adalah penting, kerana ia menunjukkan bahawa masih ada parti politik yang tidak digerakkan oleh nafsu politik seperti kuasa dan kekayaan, tapi hanya semata-mata untuk berkhidmat dan berjuang untuk rakyat. Compact di antara kawan, compact di antara parti-parti bersekutu berdasarkan idea-idea yang bernas, berdasarkan idealisme, berdasarkan prinsip, idea untuk membangunkan negara yang boleh membawa perubahan secara positif, memperbaiki kehidupan rakyat, khususnya golongan bawah. Idealisme yang boleh memberikan harapan, keyakinan bahawa hari esok pasti lebih baik, di mana kita boleh menikmati kebebasan, keadilan, demokrasi dengan penuh bermaruah dan tentu dengan integriti. Prinsip-prinsip berdasarkan kecekapan, accountability dan transparansi, berdasarkan keyakinan di antara satu sama lain, amanah, institusi yang kukuh yang boleh menjaminkan hak rakyat. Saya rasa itulah compact di antara PKR, Amanah dan DAP. Compact ini bukanlah satu perhubungan transaksi. This is not a transactional relationship. We must emphasize that. Barisan Nasional operates on a transactional relationship. They give you money, you let us be corrupt. Kita bukanlah berdasarkan hubungan transaksi. Kita berdasarkan hubungan idea, idealisme dan prinsip. Itulah Pakatan Harapan, di mana kita berdasarkan ikrar dan janji, based on pledge and promise, filled with responsibility to the people and obligations to be performed, di mana kita
ada sikap bertanggungjawab dan obligasi untuk ditunaikan kepada rakyat. Dan saya rasa itulah amanah. Untuk parti DAP, kita akan tumpukan perhatian bahawa tata kelola yang baik akan meyakinkan rakyat untuk memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan. Barisan Nasional boleh mainkan isu perkauman, tapi itulah taktik terakhir mereka. Mereka tak ada jalan lain. Mereka sudah bankrupt dari segi idea. Dia hanya boleh mainkan perkauman, kebencian dan juga memomokkan rakyat. Tapi saya percaya rakyat mahu sebuah kerajaan yang boleh deliver, and we will show that we can make a difference. DAP will deliver as promised. PKR memainkan peranan penting kerana pemimpin PKR, Ketua Umum, adalah bakal Perdana Menteri Malaysia. Dan sokongan, dan saya ingin mengulangi sokongan yang diberikan tadi oleh Saudara Mat Sabu, bahawa DAP akan memberikan sokongan penuh yang tidak berbelah bagi, tidak perlu diragui kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru Malaysia. Marilah kita bersama-sama memartabatkan hak rakyat Malaysia tanpa kira kaum, tanpa kira kawasan, tanpa kira dia di Sabah Sarawak ataupun di Semenanjung Malaysia, dengan menegakkan perlembagaan Malaysia. Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi, dan hak rakyat Malaysia yang sama dengan jaminan kepada golongan berputra, termasuk mereka daripada Sabah Sarawak. Saya rasa saya kena sebut bahawa Sabah Sarawak adalah salah satu daripada 3 tonggak utama penubuhan Malaysia. Sabah Sarawak bukan salah satu daripada 14 buah negeri Malaysia. Sabah Sarawak adalah salah satu daripada 3 tonggak penubuhan Malaysia. Hormatilah, martabatkanlah rakyat Sabah dan Sarawak. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Marilah kita kerja kuat, marilah kita jalinkan hubungan baik, dan seperti yang kita lihat di kalangan pemimpin tertinggi Pakatan Harapan, ingat menegakkan, memartabatkan hak rakyat Malaysia dengan menegakkan perlembagaan Malaysia. Sekian, terima kasih kepada semua.